Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Sabtu 20 November 2021. Untuk video kali ni, saya nak cerita pasal strategi untuk meletak stop loss ataupun aras di mana kita sepatutnya letak bila trade yang kita jangkakan katalah dia naik tapi tak jadi. Kalau kita sendiri tak ikut, jadi dia macam jadi orang kata sia-sia dia buat stop loss. Untuk hari ni saya nak buat beberapa contoh dekat mana stop loss yang dirasakan sesuai. Untuk stop loss ni, dia bergantung pada cara kita entry. Maksud cara kita entry tu, ada setengah entry mungkin dia lebih suka ketika harga sedang breakout. Jadi cara dia letak stop loss tu mungkin berbeza. Ataupun mungkin yang ketika naik dia tunggu pullback. Mungkin cara dia letak stop loss tu agak berbeza. Dan mungkin kalau kata dia duduk di bawah dia, mungkin cara letak stop loss itu ataupun orang kata dia set lah, aku nak keluar dari trade ni, tak boleh nak tunggu lagi, mungkin berbeza. Tapi untuk kali ni saya cuba tunjuk beberapa stop loss yang dirasakan orang kata yang selalu dipakai lah. So nanti di akhir video ni nanti awak boleh buat keputusan sendiri mana yang lebih sesuai. Untuk stop loss yang pertama saya gunakan support resistance. Itu biasalah. Okay, katalah pada ketika inilah. Sekejap. Pada ketika ni lah. Okay, katalah hari ni saya tak cerita pasal entry ya, saya cuma cerita pasal ni ya. Katalah kita breakout. Untuk support resistance, kalau belajarlah mana-mana pun, so katalah ini satu aras. So bila kita tembus, harga tembus dari bawah naik ke atas, so ini akan automatik akan jadi kita punya support yang terbaru. Supaya juga kalau harga dari atas tembus ke bawah, yang ini daripada sebelum ni jadi support, mungkin lah support, dan dia akan jadi resistance balik nanti. Tapi dia kena test dulu lah. Tapi yang cerita test tu saya tak nak fokuskan. Hari ni kita cuma tandakan mana yang dirasakan sesuai. Bila kita tengok chart, kita kena tandakan beberapa kawasan yang dirasakan yang bukan rasa saja, kita kena yakin lah. Yakin dan kalau boleh follow apa yang telah diajar oleh orang-orang lama. Jangan main syok-syok. Jangan contoh macam saya nak letak support kat sini boleh tak? Ataupun saya nak letak support kat sini. Ni saya support. Tak kisahlah macam mana harga, support saya kat sini. Mungkin tak berapa sesuai. Sesuai juga kat sini, cantik. Saya nak tunjuk ni. Katalah awak letak main letak je kat sini. Mungkin tak berapa sesuai. Tapi kita tak tahu. Mungkin awak letak kat situ, kali besok dia jatuh sini, lepas tu dia mantul. Kita tak tahu, tapi ikut kebiasaannya, bila kita tengok chart, kita akan ambil tempat-tempat yang mana dia pernah. Sebab support resistance ni, contoh macam ni kan, ni dia tengah naik kan, dia berhenti, dia turun, dia naik, dia berhenti, naik, turun, naik. Okay, di mana kawasan yang ada puncak-puncak ni, kita boleh tandakan kita punya line. Ya, kita punya line ni. So kalau kata harga tu di atas, pada ketika ini, harga di atas, ini of course kita boleh tandakan dia sebagai support. Okay. Yang ni pula, mana nak pakai? Sini ke sini? Mana-mana pun boleh. Sini pun boleh. Biasanya kalau orang pakai support resistance, dia akan letak banyak. Okay. Saya nak bezakan. Kalau yang ini mungkin saya letak ke sini. Satu lagi, mungkin ada yang bertanya antara nak pakai dia punya puncak tajam ni ke ataupun body. Ada yang guna tajam, ada yang guna body. Kalau awak dah biasa dengan body, kekalkan gunakan body. Maksudnya di mana garisan tu letak perlu. Sebab kalau kita letak tajam dan kalau kita pakai line chart, tajam tu tak ada dalam line chart. Sebab line chart ni dia punya, yang ni kita ambil closing price kan. Jadi sebab tu kalau kadang kita belajar, better letak kat body. Tapi benda ni bukannya strict sangat. Sebab ada ketika harganya
dia tak ikut pun. Dia nak pergi body, dia pergi, dia nak langgar tanduk dengan ekor, dia langgar juga. Jadi bila kita dapat pada ketika ini, katalah kita entry disebabkan dia breakout, so kita entry. Jadi kita boleh tandakan S ini, biasanya kita akan buat S1 dan kita akan tandakan beberapa support. Okay. Jadi kita ada 1, 2 dan 3. Okay. Ditakdirkan support 1 ni bocor, of course kita kena keluar. Tetapi biasalah manusia ni kan, dia kita ada satu sifat, orang kata ni naik balik ni. Naik balik ni dia jadi satu masalah sebab dia bagi harapan lah. Tapi kalau kata adakah kita tak nak jual kat sini, kita nak guna support 2 ni ataupun support 3 ni sebagai kita support sebelum kita keluar dari trade, boleh. Dengan syarat ketika awak beli, awak dah tahu mana support nak letak dan apa yang awak nak buat. Kalau support 1 break bocor, support 2 ni bocor, support 3 ni bocor, dan kat mana yang nak keluar. Jangan masa beli ni kata kat 1 kalau break saya nak keluar, tapi tak keluar, nak tunggu 2 pula, lepas tu nak tunggu 3. Nanti kan sampai 3 ni bocor, jadilah kita kata investor tegar. Faham yang pasal support resistance tu? Biasanya kalau kita buat support resistance tu, kita akan dapat kita akan cuba letak sedekat yang mungkin lah. Kat sini boleh, tak kat body pun boleh. Tadi yang bawah tadi tu kan, ni pun boleh. Ni kan, ni selat-selat gaya mungkin ke sini ni mungkin lah. Dan kalau macam saya kata tadi mula-mula, bila kita entry breakout, garisan yang ini dah jadi support lah, sebab dia dah break close dekat atas. So dalam masa yang sama, sebelum awak kata nak letak support kat sini pun dah beri satu tanda supaya kita boleh tak jadi ni, lain macam je kan. Mungkin kita dah boleh keluar dulu sebelum kita menunggu support yang ni. Cuma untuk yang ini, kalau diamalkan selalu, mungkin awak akan keluar selalu, lebih cepat keluar. Maksudnya dia orang kata premature lah, kalau selalu gunakan yang macam ni. Maksudnya awak entry breakout, sekejap saya play. Awak entry breakout dan awak letak stop loss kat area sini, lepas tu keluar. Kalau selalu macam ni memang akan lagi-lagi kalau chart tu belum start trending kita selalu kena kencing kat situ lah. Tapi kalau memang tujuan awak saya masuk, lepas tu kalau keluar, lepas tu saya tunggu next entry. Maksudnya apa saja signal kata keluar, awak keluar, dan awak tak pernah ambil hati pun pasal benda tu. Cuma awak kata lah, I accept this, keluar. Yang itu maksudnya awak dah memang tahu yang ini mungkin tak jadi. Ni saya tunjuk yang ni, contohlah macam ketika yang ni lah. Kita mungkin entry breakout pada area sini lah. So 1, 2, dah cantik ni. Dulu abang kata kalau breakout dah 2 kali duduk di atas, kan. Tapi dia jatuh, so awak pun keluar. Lepas tu check stop lain lah, data check dia, dan dia pun mulalah berpusing. Akhirnya naik balik. Mungkin pada ketika kita entry sini, target kita jual kat area sini, area sekitar sini. Tapi dia kona baring, naik balik sampai juga area yang kita target untuk jual. Cuma kita dah kena stop out. So saya kata kalau kata gunakan yang ini, dia agak orang kata mungkin selalu kena stop out. Kecuali main kejar-kejar trending macam ni. Kalau yang bawah ni pula, contoh macam ni kan, dia jadi sebab dia gila. Untuk yang ni mungkin saya cadangkan kalau entry yang breakout macam ni, nak jual dia cepat. Masuk, besok jual, ataupun hari yang sama jual. Kan, kalau masuk, jual. Dia cepat. Kalau hari kedua tak naik, terus jual. Contoh je lah, sebab kita bukan nak cerita pasal yang masuk ni, kita nak cerita pasal keluar. Untuk yang kedua, kita boleh guna trend line. Trend line ni sesuai pakai kalau
ketika harga tu sedang trending. Sama ada trending menaik ataupun trending, kalau menurun ni kita lebih kepada nak entry. Kalau yang atas ni untuk menurun lah. Okay, untuk lukis trend line dia mesti ada bukanlah suka-suka lukis. Dia mestilah ada beberapa syarat je. Sebab untuk syarat yang paling mudah, kalau kita nak lukis trend line, dia mesti ada 2 titik yang kena. Titik yang pertama, titik yang kedua. Baru kita boleh lukis line. Itu sifat fizik line. Kalau garisan tu tak ada titik yang kedua, dia akan jadi macam ni, berbusing-busing. Sebab dia tak ada titik yang kedua kan. Okay, untuk trend line, pada ketika harga, katalah saya beli tempat yang sama juga. Okay. Dan kita decide kat mana nak ambil. Kita nak ambil sini pun boleh, nak ambil sini. Tapi ni cerita dah jadilah. Jadi untuk cerita yang dah jadi ni, saya ambil, kita ambil sinilah. Sebab benda dah jadi. Pada kita waktu ni lah, katalah kita entry dan kita letak stop loss ketika kalau harga tu turun ke bawah trend line. So bila dia turun, close kat bawah, sama macam support resistance tadi. Kalau boleh lah, kalau boleh kita tunggu sampai dia close kat bawah. Tapi kalau rasa macam nak keluar dulu, sebab bukan kadang-kadang dia saja turun lepas tu naik balik. Itu kadang-kadang kita jangan terlalu kadang apa. Tapi kalau boleh tunggu dia close. Macam ni dah nampak dia nak close. Karena pagi-pagi sampai petang kita dah nampak macam close, dah boleh start keluar dah. Ataupun kalau kata memang kita dah letak stop loss order pada harga sekian-sekian ni, kita dah boleh keluar. So untuk kes yang ni, bukan setakat kita boleh lukis di sini saja, kita boleh juga guna kaki. Untuk trend line saya lebih suka guna kaki. Saya tak guna body, saya lebih suka guna kaki. Adakah kita kena lukis setepat-tepatnya? Tak juga. Dia macam seni lah, seni. Kita rasa ni okay ni kan, naik jatuh, berhenti naik balik, berhenti naik balik. Jadi kalau kata bocor ni, something is not right. Untuk trend line tak ada beza, dia sama je macam dengan yang horizontal line ni. Cuma trend line ni kita boleh pakai di mana-mana saja chart, sama ada dia sedang tidur ke, sedang naik ke. Trend line kita boleh pakai pada chart sedang trending, naik atau turun. Tak mungkin kita nak lukis trend line dekat chart yang macam ni. Kurang sesuai. Takkan kita, okay, ni saya nak letak support, saya nak letak support kat sini. Mungkin boleh lah, mungkin boleh, tapi jarang lah pakai trend line yang macam ni kan. Lepas tu mungkin dia kata lukis ni triangle. Okay. Hari ni bukan nak cerita pasal chart pattern ke apa, kita cuma nak cari kat mana nak letak stop loss. Jadi untuk contoh macam trend line tadi, saya ada buat nota dalam saya punya website ni. Dia dekat bahagian, okay, apa nak buat bila harga tembus kat loss level. Okay, kita tengok bahagian yang KUB ni ya. Sekejap saya besarkan. Dia ada kombinasi lah. Saya pakai trend line kat sini, saya pakai trend line yang paling dekat ni pun boleh. Super macam tadi, macam AYS pun lebih kurang sama. So bila close dekat bawah trend line ni, kita dah boleh keluar dulu. Ataupun kalau kita dah masuk ujung-ujung ni pun, kalau dah jatuh tu boleh keluar dulu. Orang kata biar rugi sikit daripada rugi banyak lah. Cuma kita tak tahu, kadang-kadang kita keluar, ni boleh naik lagi ni, boleh naik lagi. Sudahnya daripada 10% jadi 20%, jadi 40%, negatif jadi 50%, negatif, lala jadi 80%. Lepas tu tunggulah kod ada pandemik lagi ke, nak naik balik. Okay, satu lagi cara kita boleh guna moving average. Okay, moving average dengan trend line tadi dia lebih kurang sama. Cuma trend line sifat dia lebih lurus, dan moving average ataupun kadang-kadang dipanggil dynamic support dan resistance, kita boleh gunakan beberapa nombor. Kalau dalam keadaan trending, kita boleh gunakan antara yang biasa dipakai lah, MA ke EMA ke tak kisah. Selalunya kalau untuk short term kita boleh pakai, kalau MA dia, kalau kita betul-betul short term punya orang, sekejap tambah, saya nak tunjuk beza dia. Kita boleh pakai 5. Okay, untuk yang ni saya
tak ada kata dia bersilangkan apa. Mana tak ada pasal bersilang lah. Contohlah kalau kita dapat satu tengah naik, kalau kata dia start close di bawah 5 ni, kita boleh keluar. So biasanya nombor yang selalu dipakai antaranya 5 untuk short term. Short term tu lebih kurang 2 minggu, dalam tempoh 2 minggu ke bawah lah. 5 mungkin boleh pakai 10, mungkin boleh 5 dan 10 lah. Jadi dia, kalau awak belajar tiba-tiba orang kata pakai 7 ke, pakai 6 ke, ada yang pakai 3, ada yang pakai 9, 8, dia sama je. Jadi dia lebih kurang dalam range 5 ke 10 MA. So kalau kata untuk tempoh yang agak lama sikit, kita boleh pakai antara 10 sampai 20. Kata lainnya 10 ataupun 20. So 20 dia lebih orang kata dia lebih jauh sikit daripada harga. So kalau kata inilah, kita masuk kat sini, ke sini ke, kat mana dia start keluar ke bawah, kat sini. Ini kalau pakai 20. So untuk 20 ni mungkin kalau kita nak tempoh naik ni, kita boleh agak dia antara 3 ke 5 bulan. 3-5 bulan. Macam ni sekejap lah, tak sampai sebulan pun naik dah. So kalau kata kita memang nak tengok dalam tempoh lama, mungkin boleh pakai 20. Janganlah pakai 5. Nak simpan lama tapi pakai moving average 5. Tak logik lah. Asyik kena keluar lah. Okay, untuk moving average ni sama juga macam trendline tadi. Kita akan exit bila harga tu start turun ke bawah. Jadi katalah atas apa saja alasan buat entry kat sini, banyak stop lossnya area sini lah. Cuma untuk nilai ni kita tak dapat sebab dia kan lambat. Dia masuk lambat tu, dia menunggu harga closing kan, ataupun dia akan sentiasa berubah nilai dia. Cuma kita daripada lukisan ni kita boleh agak lah mana nilai yang kita nak untuk jadikan dia sebagai stop loss. Satu lagi yang saya nak tambah, kita menggunakan ATR stop loss. Google ATR stop loss. A rule of thumb is to multiply the ATR by 2 to determine a reasonable stop loss point. So if you are buying a stock, you might place a stop loss at a level twice the ATR below the entry price. If you are shorting a stock, you would place a stop loss at level twice the ATR above the entry price. So ATR ni dia ada dalam trading view, memang dah ada ATR lah. Average true end, saya punya. Okay, bell end. Maksud dia kat sini, kalau kita pada ketika ni lah, saya tutup ni dulu, kita entry pada harga close sekarang lah. So kalau kita tengok nilai ATR sekarang ni 0.053. Okay, 0.053 dia kata tadi kali dengan 2, kita akan dapat, pakcik dah tua dah, susah nak congak. 0.053 kali 2 0.106. Jadi kita gunakan 10.5 lah, 105 lah. Jadi pada harga 87 sen sama dengan 10 0.105. Okay. Jadi kalau kata entry 0.870, kita akan tolak dengan nilai atas tadi 0.105, kita akan dapat 0.87 tolak 0.105, kita akan dapat 765, 0.765. Okey. Pada ketika harga ini kita entry, stop loss kita pada 0.765. 0.765 area lebih kurang sini. Sini kita punya stop loss. Jadi kalau kata kita beli jalan selagi tak kena tu, tak stop loss lah. Okey, bila nak jual tu kemudian itu cerita lain. So kat sini kalau kata masih hold lagi, dah kena keluar. Sebab kita ambil nilai 0.765 ni berdasarkan ATR. Cuma ATR ni dia ada perimeter dia. Kat mana? Dia ada bilangan hari dia lah, candle. Lepas tu ada smoothing dia punya ni, banyak jenis. By default dia bagi 14 dengan pakai RMA.
Jadi orang tanya mana satu nak sesuai nak pakai, 14 ke 10 ke 20 ke. Dia sama macam MCD lah ataupun RSI lah. Kenapa orang dulu-dulu pakai dia bagi default 14, sampai kat kita pun tukar kan? Sebab biasalah kita nak tukar-tukar kan. Jadi kalau tak suka, tak nak pening kepala, pakai saja yang default ni dan dapatkan orang kata performance dia. Pakailah selama setahun ke 2 tahun ke, tengok okey ke tak. Lepas tu barulah kalau nak tukar, mungkin satu hari nanti awak akan dapat, oh mungkin kalau aku pakai 7 lagi okey. Contoh je lah, contoh yang gunakan treadmill cycle, saya ada buat nilai stop loss. Okay, berbanding dengan ATR tadi, stop loss saya hanya muncul pada candle yang ada breakout ni saja. Yang mana breakout saja akan keluar dia punya stop loss. Sebab saya guna konsep kalau kat situ lah duit masuk, patutnya harga takkan turun bawah daripada dia. Lepas tu nilai berapa ATR tu semua tak apalah, tak payah tanya lah. Cuma ada tips untuk bila kita letak stop loss. Okay, paling orang kata stop loss paling sedap adalah kat mana awak entry. Contohlah, kat mana awak entry, katalah awak masuk entry pada 895. Kalau harga semakin turun daripada harga awak masuk tu, keluar. Maksudnya dia dah sama ada awak entry salah. Sepatutnya bila kita entry tu, kita nak harga tu mungkin di akhir masa akan datang akan bergerak naik kan. Tapi kalau kata awak masuk tiba-tiba hari ni turun, esok turun, lusa pun turun, so maknanya semakin rendah daripada harga yang awak entry dah boleh keluar lah. Cuma masalahnya macam dia sama macam yang mula-mula tadi tu, bila kita entry backup tu kan, kalau selalu sangat letak stop loss terlalu dekat, dia mungkin awak akan selalu kerap keluar. Sudahnya duit bukan habis kena stop loss, bukan habis sebab rugi stop loss je. So orang kata bila kita trading janganlah start stop loss. Sikit-sikit nak cut loss, sikit-sikit nak cut loss. Bukan sikit-sikit nak cut loss. Jawapan yang sebenarnya, kita kena letak cut loss tu kat mana? Kat mana yang sepatutnya kita letak. Kalau terlalu dekat, itulah jawapannya. Besok masuk, lepas tu kena cut. Bukan kena cut, awak sendiri cut sebab terlalu dekat. So bila letak stop loss, kena bagi jarak yang sesuai. Okay, kalau pakai treadmill cycle ni, untuk yang merah-merah ni, dan seperti yang saya pernah cerita, kalau awak tak nak letak dekat sini, awak boleh cari, contoh pada ketika ni lah, merah kat sini Kalau tak nak letak stop loss kat sini, pandang kiri dan tengok structure dia, cari dekat mana ada swing low yang terdekat. Contoh dalam macam ni, kalau awak rasa nak letak dekat sini, boleh letak swing low kat sini. Jadi walaupun kita nampak dia masih merah, tapi dia tak bocor pun swing low yang ni. Ini contoh sajalah. Kalau kebanyakan awak tengok stop loss yang saya cuba buat, kebanyakannya hampir dekat dengan swing low yang terdekat lah. Kalau macam ni, kalau tak nak pakai yang ni, boleh pakai yang ni. Ni. Lepas tu stop loss tu boleh diubah. Maksudnya kalau sekarang ni harga dah naik atas, boleh je ubah terus tak kat sini kalau nak. Tak perlu nak tunggu jauh-jauh macam ni kan. Boleh. Tapi macam saya katalah, kalau stop loss tu terlalu didekatkan, sedangkan kita tak rasa lagi dia punya pergerakan dia, kita mungkin akan stop out terlalu cepat. Sudahnya apa pun tak dapat. Stamp duty tu tak kena bayar. So, stop loss yang saya buat ni mungkin boleh pakai, cari dekat mana dia punya swing low yang paling dekat lah, sebelah kiri dia. Sama juga macam kat bawah ni pun samalah cerita dia. Lepas tu ada kata mana nak saya letak stop loss, adakah nilai setepat-tepatnya atau kita bagi diskaun. Selalunya kita akan kena bagi diskaun lah. Kalau nilai stop loss sekarang pada harga 810, jadi awak punya stop loss tu letak 2 bit ke bawah, mana 790 810 80 sen lah. Biasa bila kita tak stop loss tu, kita akan letak diskaun. Sekali je diskaun jangan diskaun banyak-banyak kali. Tapi kalau kata awak letak kat sini dan memang letak kat sini, itu dah diskaun juga tu. Tu maintain je. So yang terakhir, kalau masa bila kita sesuai letak stop loss, kalau boleh dapatkan broker yang memang ada fungsi letak auto stop loss Kalau boleh sebab dia
masa saya belajar dulu lah, kebanyakan broker belum muncul lagi auto stop loss tu. Semua letak limit order untuk buy ataupun sell. Padahal letak stop loss tu lebih penting. Saya tak tahu kenapa. Mungkin mereka ada cerita lah kenapa tak nak letak. Tapi 2018, 2017-18 tu dah start ada lah sikit-sikit. Dan kalau tak salah saya, mungkin awak tak nampak kat broker awak, tapi awak boleh tanya dengan remiser ataupun dealer awak, minta saya nak auto stop loss punya features, suruh diaktifkan. Nanti pakai. Sebabnya bila kita dah pasang auto stop loss, bila jadi kejadian macam ni, kita tidaklah terlalu orang kata sedih sangat. Kata besok dia naik balik, tak ada masalah. At least awak dah keluar dulu, ini boleh masuk balik kemudian kan. Bila ada auto stop loss tu, tengok dekat mana arah stop loss yang sepatutnya ataupun yang kata sesuai letak lah. Bukannya terlalu dekat sangat. Memang boleh, tapi saya dah cerita tadi banyak kali, kalau terlalu dekat awak mungkin akan selalu kena stop out. Jadi dia kena reasonable stop tu. Sebab stop nak naik dia akan gerak gini. Sembang macam mana pun dia akan gerak sini. Tapi daripada sini sampai sini, tujuan dia ke situ. Contohlah macam chart ni dari bawah. Cara dia naik dia tak straight. Tujuan dia masa kita beli kat sini, memang tujuan dia nak ke sini, tapi dia punya tempoh masa dan pergerakannya tidak cantik dan tidaklah selurus yang kita harapkan. Kena ingat yang itulah. Jadi itu saja untuk video kali ni. Mungkin agak panjang. Kalau ada benda-benda yang tertinggal, saya minta maaf lah. Kadang-kadang bukan tak ada yang tertinggal. Apa yang saya cerita ni adalah apa yang saja yang saya pakai. Maksudnya kalau tak ada saya cerita tu, saya tak pakai. Bukan saya suka-suka tinggal, memang mungkin saya tak pakai. Jadi apa saya stop loss yang saya cerita hari ni adalah benda yang saya dah pakai dan saya dah pernah guna, dan apa yang saya apply pada trendline cycle ni. Okey, itu saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.